Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi dalam mata pelajaran akhlak tahun 4. Dan insyaAllah hari ini juga kita akan belajar tajuk baru. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, eloklah kita baca doa dulu ya. Okey semua, bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca tadi dapat memberkati lagi majlis ilmu kita pada petang ini insya-Allah. Okey, baiklah semua, seperti mana yang saya sebutkan tadi, insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk baru. Kalau dalam buku teks, dalam senarai kandungan, pelajaran ke-8 adalah tajuk baru. Kalau sebelum ni kita belajar tentang tajuk sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji. Hari ini kita masuk pada tajuk sifat mazmumah, iaitu sifat yang keji. Okey, apa dia sifat yang keji kita nak belajar pada hari ini? Iaitu syarahut ta'am. Apa dia syarahut ta'am? Nanti kita tengok Tapi dalam pelajaran pada hari ini, apa yang kita semua akan dapat? Yang pertama, kita akan dapat menyebut pengertian syarahut ta'am, kemudian dapat membaca dalil syarahut ta'am, seterusnya dapat menyenarai ciri-ciri syarahut ta'am. Yang keempat, dapat menyebut fadilat menjauhi syarahut ta'am. Yang kelima, menyenarai akibat syarahut ta'am. Dan yang terakhir sekali, menyenarai cara-cara menjauhi syarahut ta'am. Okey. Sebelum kita pergi jauh, pertama sekali kita tengok ni gambar ni. Apa kaitan dengan tajuk hari ini dengan gambar budak tengah makan ni? Macam-macam ada depan ni tu ya. Ada burger, ada ayam, ada ABC, ada mi, kat tangan kiri kanan lagi ada. Jadi gambar ni menunjukkan tentang syarahut ta'am. Apa dia syarahut ta'am? Kalau nak tahu syarahut ta'am tu apa dia, kita tengok pada pengertian dahulu. Iaitu apa dia pengertian syarahut ta'am? Boleh rujuk pada buku teks. Okey, syarahut ta'am ialah makan dengan cara tidak sopan dan berlebihan. Kalau kita tengok tadi pada budak lelaki tadi, dia makan dengan cara tidak sopan. Macam mana tidak sopan tu? Ialah kiri kanan, tangan kiri kanan pegang makanan, mulut penuh lagi, lepas tu secara berlebihan. Atas meja ada macam-macam makanan. Itu yang dinamakan syarahut ta'am, makan dengan cara tidak sopan dan berlebihan. Ingat ya anak-anak, ini adalah sifat yang keji. Jangan kita mengamalkan syarahut ta'am. Ini baru pengertian. Kepada dalil syarahut ta'am. Allah ada sebut ke tak tentang syarahut ta'am ni dalam Al-Quran? Ataupun adakah hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan syarahut ta'am? Kalau nak ikutkan banyak ya hadis Nabi tentang syarahut ta'am dan ayat Al-Quran berkaitan dengan syarahut ta'am. Tapi pada petang ini kita akan tengok pada satu ayat Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 31. Apakah maksudnya? Maksudnya, dan makanlah serta minumlah dan janganlah pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Okey, tengok pada dalil ni ya. Dalam ayat Quran tu ada perkataan yang digelapkan, yang ditebalkan. Apa maksud ayat tersebut? Apa maksud perkataan tersebut? Maksudnya ialah dan janganlah pula kamu melampau. Allah tak marah kita, Allah tak larang kita makan dan minum, tapi janganlah secara berlebih-lebihan. Itu yang dimasukkan dengan larangan Allah bila kita makan tu secara berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran ada disebut ya, dalam surah Al-A'raf ayat 31. Okey, seterusnya kita nak tengok pula pada
Ciri-ciri syarahut ta'am. Adakah ciri-ciri di bawah ini termasuk pada dalam diri kita ataupun tidak? Kita tengok satu-satu. Yang pertama, makan dan minum melebihi had. Kita pernah dengar kan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ni selagi tak kenyang, selagi tak penuh perut tu, sumbat-sumbat masuk dalam mulut sampai dah tak boleh nak bangun. Itu dikatakan makan dan minum melebihi had. Yang kedua, tidak mengutamakan orang lain semasa makan. Bila nampak hidangan atas meja, dah tak fikir dah adik, abang, mak, ayah, kita makan sampai habis. Itu namanya tidak mengutamakan orang lain semasa makan. Ataupun makanan dah dihidang atas meja, tapi kita tak tunggu ahli keluarga yang lain duduk sama-sama atas keliling meja makan sama-sama. Sebab rasa lapar sangat, terus makan. Itu dikatakan tidak mengutamakan orang lain semasa makan. Yang ketiga, makan dan minum tidak ikut jadual. Rasa nak makan, makan. Itu tak boleh ya. Sebab kalau ikutkan, daripada bangun tidur, kita digalakkan sarapan pukul berapa? Pukul 7, antara pukul 7 hingga pukul 9. Lepas tu makan tengah hari pukul berapa? Di antara pukul 12 sampai pukul 1. Tu. Kemudian makan malam di antara pukul 6 sampai pukul 7 ataupun pukul 8. Kena ikut jadual. Bukannya makan sarapan pagi pukul 11, makan tengah hari pukul 3, makan malam pukul 10. Itu tak ikut jadual. Okey. Seterusnya, makan dan minum tidak sopan. Kalau dalam gambar tadi kita tengok budak lelaki tu, dia tidak sopan lah tu. Kiri kanan tangan dengan makanan, tengah makanan. Kemudian antara perkara yang dikatakan tidak sopan ni macam mana? Makan tak baca bismillah, tak baca doa, kemudian berjalan-jalan ketika makan, ketika minum. Ini yang dikatakan makan dan minum tidak sopan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula kepada cara-cara untuk menjauhi syarahut ta'am. Kalau tadi ciri-ciri ya, iaitu perkara-perkara yang ada pada seseorang yang menunjukkan seseorang itu syarahut ta'am. Kali ini kita nak tengok pula macam mana kita nak menjauhi syarahut ta'am. Yang pertama, makan makanan yang halal dan seimbang. Okey, ini rasanya tak ada masalah nak cari makanan-makanan halal di Malaysia. Sebab kebanyakan makanan yang ada dijual semua dah diperakui oleh JAKIM kebanyakannya. Kalau tak ada logo halal JAKIM, kalau bisa kata makanan dalam tin tu, kalau tak ada tanda halal JAKIM, kita tak payahlah beli ya. Kalau paling tidak pun kalau beli makanan yang dimasak di luar, kita tengok makan restoran orang Islam, insya-Allah selamat dimakan. Kemudian makan makanan yang seimbang. Contohnya dalam satu hidangan tu ada nasi, ada protein, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Di situ menunjukkan sepinggan lengkap set makanan yang seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, semua ada dekat situ. Kemudian yang kedua, mengutamakan orang lain semasa dalam majlis jamuan. Yang ni maksudnya kalau kita dalam jamuan, kalau kita nak ambil makanan, jangan ambil makanan yang terlalu banyak. Fikirkan perut sendiri je. Rasa lapar, ambil semua sampai tak tinggalkan orang lain. Itu dikatakan kita utamakan orang lain ya. Maksudnya kita makan kita ambil juga, tapi dalam masa yang sama kita fikirkan orang lain punya bahagian. Seterusnya, tidak membeli atau menyediakan makanan secara berlebihan. Misal kata kalau buat majlis, buat majlis ataupun nak buat stok makanan di rumah. Kalau nak buat stok, jangan buat stok makanan yang terlalu banyak. Lagi-lagi zaman-zaman COVID-19 ni, takut makanan tak cukup kat rumah, beli banyak-banyak. Nak beli banyak-banyak buat apa? Makanan bukannya boleh simpan lama-lama. Jadi seeloknya paling banyak pun untuk stok seminggu. Lepas tu lepas seminggu beli lagi. Supaya bahan makanan yang kita simpan itu tidak rosak dan masih lagi boleh dimakan. Seterusnya, makan dan minum mengikut jadual yang sesuai. Macam contoh tadi, masa ciri-ciri syarahut ta'am, makan ikut jadual. Kali ni makan ikut jadual. Pagi-pagi pukul 7 dah sarapan, pukul 12 tengah hari dah makan tengah hari, pukul 7 atau pukul 6 lebih tu dah makan malam. Jadi perut kita tak adalah terlalu kenyang sangat. Bila perut kita terlalu kenyang, kita nanti susah nak buat amal ibadat. Nak bangun pun susah. Seterusnya, mengamalkan makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi apa dia? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu cara dia ya.
kita dah tengok dah ciri-ciri syarahu ta'am. Kemudian kita dah tengok pula bagaimana kita nak menghindari, mengelakkan syarahu ta'am. Sekarang kita nak tengok pula apa akan jadi kalau seseorang itu syarahu ta'am, akibat syarahu ta'am. Yang pertama, dia benci Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Ini dah semestinya ya. Allah dan Rasul tak suka pada orang yang suka sangat nak makan. Makan tak sopan, makan berlebihan. Okey. Kemudian yang kedua, dibenci rakan dan guru. Kenapa? Iyalah kalau makan dah ingat perut sendiri, tak fikir orang lain. Kalau misal kata dalam kelas ada buat jamuan, kita makan bahagian orang lain, kawan lain tak dapat nak makan. Kesian kawan-kawan kan, jadi orang tak suka. Seterusnya, menggalakkan pembaziran. Ialah bila makanan dah banyak, siapa nak makan? Perut kita pun bukannya boleh isi macam-macam, boleh isi banyak-banyak, ada hadnya. Okey. Jadi kita bila berlaku banyak makanan ni tadi akan menyebabkan pembaziran. Okey, sebab itu tidak ataupun dilarang syarahu ta'am ni tadi. Yang keempat, tidak mendapat keberkatan. Kenapa tak dapat keberkatan? Ialah dah membazir, hilanglah keberkatannya. Okey. Dan seterusnya, lalai menunaikan ibadat. Macam mana lalai? Ialah sebab perut dah penuh, dah kenyang sangat. Okey, ambil contohlah masa bulan puasa itu. Masa berbuka makan terlalu banyak, lepas tu makan tu lama sampai waktu maghrib dah nak habis. Bila waktu maghrib dah nak ujung-ujung tu, perut dah penuh, memang susahlah nak bangun. Itu yang dikatakan lalai menunaikan ibadat. Kita dah terlalai, ialah leka makan sampai alamak dah nak habis waktu dah. Tu yang tak boleh tu. Seterusnya, menjejaskan kesihatan tubuh badan. Pernah dengar tak? Penyakit kebanyakannya datang dari perut. Kenapa pula perut? Ialah kan dalam perut kita masukkan macam-macam makanan, kita makan macam-macam. Jadi makanan yang macam-macam ni tadi, ada yang sesetengahnya akan menyebabkan ataupun membuatkan kita dapat penyakit. Dia akan menjadi mudarat. Dia menjadi kebaikan tu apabila kita makan dengan kadar yang secukupnya dan makanan yang seimbang. Jadi itu adalah elok untuk tubuh badan. Dia yang jadi menjejaskan kesihatan ni bila makanan itu dimakan secara berlebihan. Okey. Jadi bila makan makanan secara berlebihan ni yang macam gula ataupun garam, paling mudah itulah ya, gula dan garam, dia akan menyebabkan kita dapat penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Okey. Kita dah tengok tadi akibat. Sekarang kita nak tengok pula fadilat ataupun kebaikan kalau kita menjauhi syarahu ta'am. Apa dia yang kita dapat? Yang pertama, sihat tubuh badan dan akal fikiran. Bila badan sihat, akal pun menjadi sihat juga. Kenapa? Kita tak ada nak fikir pasal makan. Yang penting badan kita dah sihat, kita tak fikir apa-apa dah. Fikir kita rasa happy, seronok. Jadi insya-Allah akal kita pun sihat juga. Yang kedua, menghindari sifat malas. Ialah bila dah terlalu kenyang, memang susahlah nak bergerak. Tapi disebabkan kita menjauhi syarahu ta'am, kita makan dengan kadar yang sepatutnya, insya-Allah sifat malas tu memang tak ada. Okey, kita akan menjadi seorang yang rajin. Yang ketiga, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kat sini, apabila makanan yang kita sediakan, apabila makanan yang kita makan itu mencukupi untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah makanan itu mendapat keberkatan. Dan juga tadi ada sebut tadi kan dia punya pengertian makan melebihi had dan tidak sopan. Dia yang tidak sopan tu antaranya tak baca doa makan. Bila tak baca doa makan, tak adalah keberkatan. Bila kita baca doa makan, setidak-tidaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah makanan itu menjadi berkat dalam diri kita. Ada keberkatan pada makanan tersebut yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya-Allah. Yang keempat, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Okey, kalau akibat tadi dibenci ya. Kalau fadilat menjauhi syarahu ta'am, Allah dan Rasul akan suka, akan sayang kepada kita. Sebab kita tak bazir. Yang seterusnya, yang kelima, disukai rakan dan guru. Ni semestinya lah bila kita makan, saya paling mudah ambil contoh dalam jamuan lah ya. Kalau dalam jamuan kita makan secara berpada-pada, tak melampau-lampau, ingat pada orang lain, insya-Allah kita akan disukai rakan dan guru. Dan yang terakhir sekali,
mengelakkan pembaziran. Mengelakkan pembaziran ya. Maksudnya bila makanan dah cukup, tak adalah benda yang berlebihan, yang tertinggal siapa nak makan, siapa nak buat balik. Maknanya makanan tu cukup-cukup. Itu adalah yang sepatutnya. Okey, ini adalah fadilat ataupun kelebihan-kelebihan menjauhi syarahut to'am. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa dan sambung di minggu-minggu yang akan datang. Untuk minggu ni, murid-murid boleh buat latihan dalam buku latihan warna pink tu, buku latihan akhlak. Sekiranya murid-murid tak ada buku tersebut, mungkin tinggal kat sekolah, saya akan masukkan dalam Telegram. Jadi boleh print out dan buat. Jadi akhir kata, jaga diri masing-masing, jaga kesihatan, jangan banyak main dekat luar, COVID masih lagi mengganas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.